di dalam satu majlis ilmu untuk mencari keredaan Allah. Jadi untuk permulaan ni saya akan bentangkan sebelum tu kita buka majlis kita dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, nampak tak apa yang saya share sekarang? Okey, hari ini saya akan kongsikan, kita mulakan dengan satu ayat, satu terjemahan. Saya akan kongsikan ayat daripada surah Al-Mulk, surah yang ke-67, ayat yang ke-2. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang bermaksud yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia yang maha perkasa lagi maha pengampun. Tafsir ringkas. Ayat ini mengajak manusia merenungi dan memikirkan rahsia di sebalik kejadian hidup dan mati, termasuklah hikmah di sebalik perencanaan Allah dan ujiannya agar manusia dapat melihat dan memahami kebesaran kuasa Allah, kebijaksanaan dalam mengatur segala urusan dan kesempurnaan pentadbirannya. Dialah yang telah menciptakan, khalaqal ni menciptakan kematian dan kehidupan. Dan ayat ini juga bermaksud Allah lah yang menjadikan proses kematian dan kehidupan ataupun menetapkan masa kematian dan kehidupan seseorang. Yang ketiga, dalam ayat ini Allah menyebut kematian dahulu, barulah diikuti dengan kehidupan. Kalau kita tengok sini, Allazi khalaqal mauta. Maut ni kematian, wal hayata. Hayata tu kehidupan. Dalam ayat ini Allah menyebut kematian dahulu diikuti dengan kehidupan. Mati di sini bermaksud tanpa kehidupan yang merangkumi fasa sebelum kelahiran kita dan juga selepas kehidupan seseorang manusia. Kalau macam manakala hidup pula meliputi kehidupan di alam dunia, yang pertama kehidupan kita di alam dunia, dan juga lagi satu adalah kehidupan kita di alam akhirat. Seterusnya yang keempat, ayat ini juga menjelaskan bahawa Allah menjadikan kematian dan kehidupan dengan tujuan untuk menguji siapakah makhluk ciptaannya yang paling baik amalnya. Setiap manusia akan melalui ujian saringan. Setiap kita semua akan melalui ujian bagi mengenal pasti siapakah yang paling taat dan ikhlas dalam beramal. Dan ayat ini menunjukkan bahawa penilaian amal di sisi Allah adalah pada kualiti amal tersebut, bukan semata-mata pada kuantiti, kerana dalam ayat ini Allah tak mengatakan yang paling banyak amalnya. Sebaliknya Allah sebut siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi kat sini jelaslah kita tak semata-mata pada kuantiti tetapi pada kualiti amal. Seterusnya yang kelima, di akhir ayat Allah menyatakan bahawa wa huwal azizul ghafur. Aziz dan juga al-ghafur. Allah menyatakan dan dia maha perkasa dan maha pengampun. Dua sifat Allah yang ditunjukkan di frasa hujung ini menunjukkan kesempurnaan sifatnya. Allah maha perkasa. Allah itu maha perkasa dalam melakukan penilaian dan hukuman. Maka manusia kita mestilah melakukan segala amal kita dengan penuh kesungguhan, berhati-hati dan juga berdisiplin agar amal kita diterima oleh Allah. Pada masa yang sama, Allah juga bersifat maha pengampun.
pada hambanya yang melakukan kesilapan dan juga yang sentiasa memohon keampunannya serta berusaha untuk mentaati perintahnya. Dan pengajaran yang kita dapat daripada ayat ini, bila kita baca, kita fahami makna dan kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kematian dan kehidupan, yang menerangkan tentang kematian dan kehidupan, bertujuan supaya kita dapat lebih memahami dan menghayati tujuan sebenar kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajaran yang kedua, kita kena sedar bahawa hidup dan mati kita bukanlah suatu fenomena semula jadi dalam kitaran alam semata-mata, tetapi kedua-duanya adalah merupakan ciptaan dan juga ketentuan daripada Allah untuk menguji tahap keimanan dan kepatuhan kita kepadanya. Tak ada perkara dalam urusan hidup dan mati kita berlaku secara kebetulan, sia-sia ataupun tersilap. Jadi kita kena sentiasa bersihkan semula akidah kita daripada bersangka buruk kepada Allah, dan kita kena teguhkan keyakinan dan keimanan kita pada qada dan qadarnya, qada dan qadar yang telah ditetapkan Allah. Seterusnya yang ketiga, kita hendaklah sentiasa memohon pada Allah supaya meringankan ujian kesakitan dan juga kesukaran sakaratul maut dengan mengamalkan doa berikut. Doa ni kecil sangat. Allahumma a'inna ala ghamaratil maut ataupun sakaratil maut. Allahumma a'inna ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dari kesakitan kematian ataupun kesulitan kematian. Riwayat Tirmizi. Yang keempat, pengajaran yang keempat, kita kena sentiasa memperbetulkan niat dan tujuan dalam setiap perkara yang kita lakukan. Sama ada perkara tersebut perkara akidah ke, ataupun ibadah kita, ataupun muamalah. Muamalah ni kita punya kegiatan seharian kita. Kita boleh tetapkan KPI yang perlu kita capai dan kita kena berusaha bersungguh-sungguh dalam semua pekerjaan yang kita lakukan. Pengajaran yang kelima, kita kena sentiasa bersabar dan beristiqamah dalam melakukan amal kebaikan dan meninggalkan maksiat biarpun sedikit. Kerana amalan yang dicintai Allah ialah yang berterusan walaupun sedikit. Pengajaran yang keempat, kita kena manfaatkan masa hidup kita di dekat dunia ini dengan melakukan amal soleh yang sebaik-baiknya. Kita kena perbaiki amalan kita agar diterima oleh Allah, dan kita kena tingkatkan amalan kita seolah-olah maut semakin hampir dengan kita. Dan akhir sekali ialah kita janganlah bersikap sambil lewa ataupun mengambil mudah dalam melakukan ibadah ataupun sebarang pekerjaan kerana Allah. Kerana Allah Maha Perkasa dalam menilai setiap amalan kita dan juga Allah Maha membalas setiap kesalahan. Jadi di samping itu kita kena sentiasa juga memohon keampunan Allah atas sebarang kesilapan, kerana Allah juga bersifat Maha Pemaaf dan Pengampun. Oleh itu janganlah kita, yang ni saya suka ayat ni, oleh itu janganlah kita sesekali berputus asa dari rahmat Allah walaupun dosa kita menggunung tinggi. Sadaqallahul azim. Sekian saja perkongsian saya tentang ayat ini. Ayat surah Al-Mulk, ayat yang kedua. Seterusnya saya akan pass baton kepada Ustazah Haryani untuk sesi yang kedua, iaitu pengenalan kepada hadis 40 Imam An-Nawawi. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat dalam halaqah ilmu kita pada hari ini, pada malam ini yang dirahmati Allah sekalian. Saya tidak akan mengulas dengan panjang. Cukup sekadar untuk kita mengetahui tentang yang dikatakan sebagai hadis 40 Imam Nawawi. Jadi kalau siapa ada buku ni, dia macam inilah. Yang saya ada versionnya macam ini. Dia macam-macam dekat pasaran. Okey. Kenapa namanya hadis 40? Kenapa namanya hadis 40?
Dan siapakah dia? Kenapa dia kata hadis 40 Imam An-Nawawi? Macam tu kan. Dia sebenarnya kitab hadis 40 ni, kalau macam saya ni dia hadis 40 saja, dia tak cakapkan Imam Nawawi ke siapa, tapi biasanya yang yang paling terkenal hadis 40 Imam An-Nawawi. Okey. Kita selalu dengar kitab hadis 40 tu daripada Imam Nawawi kerana ia merupakan kitab hadis satu metod penulisan kitab hadis. Bukan semata-mata tajuk buku. Cuma karya Imam An-Nawawi ni lebih popular dan meluas berbanding karya 40 hadis yang lain. Selain daripada Imam Nawawi, ada ramai ulama yang sebelum Imam Nawawi telah menulis kitab hadis 40 yang tersendiri, yang telah menulis. Ini maksudnya bukan dia tulis hadis, dia saya nak cakap macam ni, dia mengambil beberapa hadis yang ada sama ada dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari ataupun Imam Muslim ataupun kedua-duanya dan disatukan dalam satu buku. Cuma istimewanya kitab hadis 40 Imam An-Nawawi ni, dia merangkumi sebenarnya aspek kehidupan Muslim daripada akidah, ibadah, akhlak, muamalat dan persoalan yang berkaitan dengan akhirat. Balasan apa yang dibuat di dunia, apa balasannya di akhirat. Jadi dia mengambil petikan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya baca ni, saya buat kajian, saya membaca tadi, saya sempat study lah sekejap. Dia kata barang siapa, sebentar dia kata, sesungguhnya kami telah meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Ibnu Mas'ud, Muaz bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri daripada berbagai-bagai jalan sanad dengan riwayat yang bermacam-macam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menghafaz atas umatku 40 hadis daripada hadis yang berkenaan dengan agama mereka, nescaya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam golongan para fuqaha dan ulama. Ini hadis yang Nabi riwayatkan. Dia mention perkataan 40. 40. Jadi ulama-ulama seperti Imam Nawawi, kemudian Imam Ibnu Al-Mubarak, Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi, Imam Ad-Dara Al-Qutni, Imam Al-Hakim, Imam Abu Nuaim dan Imam Az-Zahabi serta berbagai-bagai imam mengambil pendekatan untuk memilih daripada ratus ribu hadis yang ada, 40 daripadanya dimasukkan dalam satu kitab. Jadi imam-imam yang saya sebut tadi selain daripada Imam Nawawi juga mempunyai kitab hadis mereka yang tersendiri dan daripada berbagai aspek. Maksudnya mungkin apa yang disentuh oleh Imam Nawawi ada pada kitab mereka ataupun mereka meneroka jalan lain daripada pendekatan hadis ini. Tapi yang secara kita pakai, maksudnya secara terkenalnya, kitab yang hadis yang terkenal ni, kitab hadis yang mudah, yang mencakupi kehidupan kita, bermula daripada innamal a'malu binniyat. Hadis yang pertama disebut pasal niat. Dan persoalan tentang niat ni sangat luas. Dan kemudian di dalamnya, selepas tajuk-tajuk itu, terkandung juga di dalamnya tajuk berkenaan dengan kekeluargaan, dengan ibadah, dengan muamalat, kemudian dengan akhlak dalam kitab itu. Jadi insya-Allah pada kesempatan akan datang, mungkin nanti Aisyah akan buat satu jadual, kita akan mula buat tafaqquh fil hadis. Maksudnya kita buat satu pendekatan untuk kita dekat dengan hadis. Sesuatu yang kita buat selepas kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran dan tafsirannya, tadabburnya. Okey, wallahu a'lam bishawab. Isya, hanya itu saja yang dapat saya terangkan secara ringkas tentang kitab hadis Matan Arba'in An-Nawawiyah. Sekian, terima kasih.
Aisyah cakap tak dengar Aisyah. Sekejap. Testing, dengar tak? Dengar. Dengar jelas suara saya Jelas. Okey, jazakillah Kak Yani. Sekarang saya pass baton pada Kak Neza untuk pembentangan yang bertajuk kuliah kilat darah wanita. Dipersilakan. Jazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah, faman yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma yassir wa tu'assir wa tammimil khair. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa tu'assir wa tammimil khair. InsyaAllah apa yang saya nak kongsi malam ni dengan sahabat-sahabat semua ni, ada buku dia. Dulu saya bentangkan yang ni di universiti saya dulu. Dia panggil tajuk The Heiress of Gold and Silk. Maksud dia pewaris sutra dan emas. Maksud dia kita ni orang perempuan ni kan, kita je yang boleh pakai emas dengan sutra kat dunia ni. Orang lelaki dia kena tunggu mati baru boleh dapat kan. Kita ni Allah bagi dah kat dunia pakai. Jadi saya panggil kuliah pewaris sutra dan emas ni. Jadi untuk penerangan pasal haid dan nifas, haid nifas istihadah ni, saya ada buku, saya dengar kuliah 8 jam CD yang Masya Allah dibuat oleh pelajar-pelajar UiTM. Sebab tu saya suka sangat UiTM ni, dia punya moto tu kan, kerana Tuhan untuk manusia. Lebih kurang tu kan dia punya moto. Masya Allah kan. So kawan-kawan di UiTM ni dia buat CD 8 jam Ustaz Nuruddin Banjari kupas buku yang Ustaz tulis ni. Buku haid nifas dan istihadah. Lepas tu saya ada belajar dengan Ustaz Abu Ihsan Nikmatullah. Lepas tu tengok YouTube video Ustaz Azad Idrus. Lepas tu ada belajar lagi dengan Sister Farah Zahir ni untuk belajar buku Syama'il At-Tirmizi ni, sifat-sifat Nabi ni, buku lain lah. Kemudian dan pelbagai guru lagi lah. Dan baru-baru ni Alhamdulillah saya berkesempatan ikut kuliah Ustazah Marziah Zakaria. Mungkin nama tu tak asing untuk kawan-kawan. Dan dalam kuliah tu kita kupas buku ni. Allah, kalau buku background, nampak kan? Buku Darah Wanita ni. Buku Darah Wanita ni, kenapa Ustazah Marziah suka buku ni? Sebab buku ni dia merangkumi dua. Satu pandangan ulama dan kemudian dia melibatkan pandangan pakar perubatan. Yang tulis buku ni Dr. Anissa Abdul Ghani. Dr. Anissa Abdul Ghani ni memang orang kata OB-GYN lah, obstetrik dan gynecologist. Pakar sakit puan kan. Jadi ceritakan pasal darah wanita lah. Jadi insyaAllah malam ni khusus kilat. Jadi sebab kilat, so kena bagi yang penting-penting je. Tak payah macam nak banyak rumit-rumit. Sebab kalau tu jadi khusus panjang, dia jadi khusus kilat. Jadi khusus kilat kena cepat kan. Yang pertama sekali, apa syarat nak kata darah haid? Okay, darah haid ni dia mesti mengalir. Mengalir dari mana? Mengalir daripada faraj. Jadi faraj wanita. Jadi tak boleh kata tiba-tiba, oh hari ni saya tak boleh semayang. Kenapa tak semayang? Hidung saya berdarah. Saya haid. Tak payah ngada-ngada. Kan? Pergi semayang. Kalau keluar hidung tu bukan darah haid. Itu kalau orang Pulau Pinang dia kata pecah penjarum. Saya antara orang yang rajin darah hidung kecil-kecil dulu. Tak tahu kenapa. Okay. So darah haid ni dia mesti keluar daripada faraj wanita. Daripada bahagian depan. Bukan dubur ya. Okay. Kemudian bila? Umur berapa? Umur yang paling muda untuk datang haid adalah pada usia 9 tahun Hijriyah. Jadi pada adik-adik yang belum berumah tangga ni, nanti bila dah dapat anak nanti, pastikan catat tarikh lahir anak tu tarikh Islamnya sekali. Sebab kenapa? Tahun Gregory ni memang berselisih sedikit dengan tahun Hijriyah. Maksud dia, kalau anak kita tu umur 9 tahun Hijriyah,
umur Gregory dia mungkin sekitar 8 tahun, 8 bulan, 21 hari. Jadi kita mungkin tiba-tiba manalah tahu kan, anak kita ke, anak saudara kita ke, pelajar kita ke datang cakap, cikgu saya haid. Hish, mana boleh, awak ni baru darjah 2, 8 tahun kan. Tapi sebenarnya kalau ikut tahun Hijriyah, dia sudah pun 9 tahun. Maknanya dia dah layak untuk datang haid. Okey, tu yang kedua, umur dia. Yang ketiga, dia mesti datang dalam keadaan sihat. Maksud sihat ni, contohlah kita orang perempuan kan, kalau contoh yang Ustaz Nuruddin Banjari bagi tu, dia kata, oh tengok wrestling kan, semangat kan, dia pun pergi angkat almari, sebab semangat sangat. Lepas angkat almari turun darah. Jadi itu dia yang buat bagi darah tu turun. Jadi darah tu tak dikira sebagai haid. Dia kena dalam keadaan sihat. Maksudnya tak ada apa-apa, okey macam biasa kan. Macam kita lah normal kan. Kemudian datang haid. Dan haid ni biasanya dia ada tanda-tanda dia. Betul tak? Ada orang dia akan jadi dahaga. Ada orang sakit kepala, migraine. Yang banyak kita dengar jadi moody lah, mood swing. Tiba-tiba rasa nak marah semua orang. Dia ada tanda-tanda dia. Kemudian dia juga dikenali melalui warna. Dan ini benda baru yang saya belajar lah. Maksud dia warna-warna darah haid ni, sebab darah haid ni dia bukan darah daripada saraf, daripada urat. Kalau darah daripada urat, macam darah kalau kita contohlah kita terhiris jari kita kan, darah tu merah dia sama je, betul tak? Maksud dia kalau kata pagi ke, petang ke, malam ke, kalau dia keluar tu dia keluar merah lah, merah darah kita lah. Tapi haid ni, sebab darah haid ni daripada telur, dia ada sekuen. Maksud dia sekuen dia merah hitam, maknanya merah gelap dan merah. Kadang-kadang merah hitam dengan merah ni dia keluar macam orang kata sekali lah. Yang kita mungkin susah sedikit nak membezakan, tapi dia adalah macam gelap kan. Merah hitam, merah, kemudian dia akan jadi coklat, kemudian kuning, kemudian keruh. Keruh ni maksud dia bukan putih lah, maknanya dia tak putih. Maksud dia kalau kita bubur tisu tu, dia tak nampak putih, dia tak bersih. Dia ada macam kotor. Jadi kita kata keruh macam tu. Okey, sekarang kita dah tahu. Dia kena mengalir. Okey, bila maksud mengalir ni, Ustazah Marziah jelaskan, kita kira hari pertama haid bila darah tu mengalir. Yang ni pun saya buat kesilapan yang sama. Dulu bila kita kata kita tengok aja dekat underwear kita tu ada darah kan. Orang kata spotted darah kan. Kita terus berhenti solat, betul tak? Kita terus kata, oh period dah ni. Dah datang. Ataupun orang kata, dah bagi nama dah ni. Dah tanda dah, macam tu. Tapi dia tak on betul-betul. Dia tak betul-betul on. Maksud dia, dia spot, lepas tu dia berhenti. Sampai malam pun tak ada lagi. Esok spot lagi. Ada lagi spot. Lepas tu tak betul-betul. Hari ketiga tu baru macam datang. Betul tak? Sama dia datang betul banyak ataupun dia maknanya seharian tu kita ada darah. Okey. Maksud mengalir tu dikira masa yang seharian tu. Yang hari pertama, kedua yang dia spot dia senyap. Dia spot dia senyap. Yang tu tak dikira lagi. Maksudnya kita masih boleh solat pada hari-hari itu. Jadi saya pun buat kesilapan yang sama. Jadi sebab itulah kita belajar kan. Bila kita belajar, kita boleh betulkan kesalahan kita. Dan kita boleh bantu kawan-kawan, adik-beradik kita kan, mak kakak kita, anak saudara apa semua, boleh betulkan. Okey. Jadi bila dia dah mengalir, untuk kita yang bermazhab Syafi'i, tempoh yang paling singkat untuk haid 24 jam. Itu paling singkat, sehari dan semalam. Maksudnya boleh je kalau dia satu hari tu dia flow elok, esok dia berhenti. Okey, dah tak ada dah, boleh mandi, boleh solat kan. Ataupun paling panjang, tempoh maksimum ialah 15 hari. Okey, 15 hari. Itu untuk mazhab Syafi'i. Kalau Hambali, Maliki dan sebagainya dia ada macam 10 hari je tu je. Kita mazhab Syafi'i dia bagi sampai 15 hari untuk haid. Jadi 15 hari. Jadi benda ni penting sebab kita nak tahu bila haid kedua. Jadi faham ni dulu. Bila kata maksimum ialah 15 hari, tempoh minimum untuk kita suci dan bersih ialah 15 hari. Jadi maksud dia, kalau kita nak kira ini haid saya yang kedua ataupun ini istihadah, tengok jarak daripada darah hari terakhir kita haid tu
dengan yang sekarang datang tu, ada tak paling kurang 15 hari? Kalau dia belum cukup 15 hari, kita akan kira daripada hari first pula. Daripada hari first tu sampai yang datang ni, lebih ke belum 15 hari? Faham tak? Nak tengok dia masih dalam haid ataupun bukan. Sekejap saya rasa ada yang boleh saya tunjuk yang mungkin senang boleh kawan-kawan tengok, insyaAllah. Bismillah. Kita tengok kat sini. Ni mana dia? Sinilah. Ya kan? Ni warna darah. Ibadah. Mana warna darah? Ni. Ataupun dia kat sini. Sekejap sini. Yang banyak-banyak flow ni. Okey. Tengok kat sini. Ni. Ini orang yang macam biasa lah, normal. Orang yang normal kan. Maksud dia kalau dia yang paling maksimum 15 hari. Jadi antara dua haid tu kena ada sekurang-kurangnya 15 hari. Kalau kata saya ada 27 hari, in between banyaknya hari kau. Tapi tak apalah. Saya ada 18 hari, tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sekarang ni kita siap ada Kita siap ada apa tu dipanggil flow kan? Flow app tu kan? Yang boleh kita catat kita punya tarikh tu. Ini yang saya maksudkan. Contoh orang tu dia datang haid 7 hari. Okey, dia datang haid 7 hari. Tiba-tiba dia datang lagi 3 hari. Ada lagi kecil-kecil ni 3 hari. Jadi 3 hari ni masih lagi dalam lingkungan 15 hari kan? Jadi yang ni pun dikira hari haid lah. Ataupun katakan dia dah break banyak hari, lepas tu dia datang. Okey, bila dia break tu, dia datang balik, kira daripada hari pertama. Cukup 15 ke belum? Okey, tapi bila kira-kira dah lebih 15. Okey, dah lebih 15, tapi tak cukup 15 daripada hari ending ni. Untuk kata dia haid kedua, jadi itu dikira istihadah. Jelas tak setakat ni? Kan ada soalan? Jelas tak setakat ni? Kan ada soalan? Jelas. Jelas. Kalau tak ada soalan tanya. Kalau tidak nanti saya syok sendiri nak ngongek-ngongek kat sini kan. Okey. So kita sambung. Jadi kemudian dia kata ada juga orang yang haid dia perangai haid dia jenis suka break tengah-tengah. Ada kan macam tu? Dia haid betul dia sengak. Betul turun balik. Jadi hari yang di tengah-tengah ini pun kalau memang pattern dia macam tu, ada dua pendapat ulama Syafi'i. Satu mengatakan yang hari ini juga dikira sebagai hari haid dia. Maksudnya relax je, tak payah solat, tak payah puasa. Maknanya sebab memang tahu dah perangai haid dia macam tu. Dan ada pendapat kedua yang mengatakan okey, masa hari ini awak boleh mandi, awak boleh solat, awak boleh puasa. Kemudian bila dia on balik, awak pun berhenti solat, berhenti puasa. Ada dua pendapat. Dua-dua boleh pakai, tak ada masalah. Okey. Kemudian yang ketiga dia kata kuning sebelum haid. Okey. Kalau coklat atau kuning antara darah. Maksud dia dikira haid. Sebab tadi kan dia ada sekuen dia kan. Sekuen dia merah hitam, merah, coklat, kuning dan keruh. Dia dah ada sekuen dia dah. Dia tak boleh lompat sekuen. Dia tak boleh macam ni pun tersilap kat sana ni. Dia tak boleh lepas kuning merah balik. Tak boleh. Jadi dia mesti ada sekuen dia. Maknanya merah gelap, merah, coklat. Coklat tu lah yang macam dia kan sebut tak lalu pula. Kalau Mak Saleh tu dia sebut macam barbecue sauce tu. Tahu kan? Faham kan? Kuning, keruh. Maknanya kalau kuning dan keruh di hujung merah. Maksudnya yang Ustaz Nuruddin cakap tu di hujung merah. Maksudnya bila darah merah, merah hitam, merah, coklat, kuning. Coklat, kuning, keruh. Semua itu dikira haid. Sampailah bila kita ruangkan, maksud dia bila kita nak check tu, kita masukkan kapas ataupun tisu. Ini jaga juga ya sebab kalau kata kapas atau tisu tu terlepas masuk dalam takut dia busuk kan. So maksud dia orang kata gunalah sesuatu yang maksudnya kita boleh masuk dan tarik keluar balik. Jadi kalau kata tisu tu lebih selamat kalau macam janganlah buat konek kecil je kan. Kan masuk terlepas pula. Buatlah kain, ikut pandai-pandai lah kan. Tapi maksudnya masuk agak-agak seruas jari ni. Kemudian ruangkan ni maksud dia, minta maaf saya bukan nak berlucah.
Maksudnya ruangkan sikit dan keluarkan. Bila kita keluarkan tu, bila kita tengok dia masih ada dekat situ, maknanya haid kita belum kering. Haid kita belum kering. Walaupun kalau kita tengok kat panties kita, kat panty liner dah tak keluar apa dah. Dia terbalik kan. Kalau yang mula tadi kita nak dia mengalir. Maksudnya selagi dia tak mengalir keluar, kita tak kira dia haid. Tapi bila nak berhenti ni, kita nak kat dalam pun tak ada. Kalau masa depan pula, maknanya masa mula, kita nak dia mengalir. Maksudnya tak aci, tak kira. Kalau kata, tapi kan bila saya buang air, macam ada je kan sebelum saya flush tu saya nampak macam air kecil saya tu macam merah-merah. Tak kira. Ataupun bila saya masukkan tisu, ada darah. Tak kira. Itu kalau permulaan tak kira. Sampai dia mengalir. Tapi kalau untuk ending, kena ruangkan. Kalau bersih, baru kira dah kering. Jadi maknanya coklat, kuning, keruh di hujung merah, itu dikira haid. Tetapi kuning sebelum darah, setengah orang dia ada macam tu kan. Mungkin dia letih ke apa ke, dia akan keluar macam orang kata ada discharge kan. Discharge tu warna kuning ke, warna coklat ke, itu tidak dikira sebagai haid. Sampailah nampak merah hitam atau merah tu. Merah hitam, merah gelap tu kan, kita tahu kan darah haid kita. Kita dah kenal darah haid kita. Jadinya itu dikira kalau yang sebelum tu tak ada, bukan haid, jadi solat sebagai biasa, puasa sebagai biasa. Sampailah bila datang balik darah merah hitam tu, merah hitam merah tu, barulah dikira haid yang kedua, dengan syarat antara darah yang keluar kat sini dengan darah yang hujung ni ada sekurang-kurangnya, lebih tak apa, sekurang-kurangnya 15 hari. Kemudian ni dia cakap apa ni? Dia berhenti dah. Dia jenis PL, turun darah, berhenti, betul turun, betul lajak pula. Okey. Jadi bila dia berhenti, okey, dia ni berapa hari ni? 5 hari. Okey, 5 hari lepas tu berhenti, turun. Bila turun kat sini, kira daripada first. Berapa hari ni? 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9, 10, 11, 12. Dia masih lagi dalam lingkungan dibenarkan haid. Maksudnya masih dalam kawasan maksimum 15 hari tu. Jadi ini dikira haid. Okey, ni hari ke berapa tadi? Hari ke 12. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, 12. Okey, ni kira haid. 12 kira haid, 13 kira haid, 14 kira haid, 15 kira haid. Okey, 15 hari ini dah dikira istihadah sebab dah lepas 15 hari. Jadi bila mai kat sini, silalah mandi, silalah puasa, solat macam biasa. Okey, ni dah dikira istihadah sebab dah lebih daripada 15 hari. Lepas tu dia ada geng ni, yang half and half ni. Memang ada ya ulama bahaskan. Half and half ni dia sehari keluar darah, sehari berhenti. Sehari keluar darah, sehari berhenti. Sehari keluar darah, sehari berhenti. Jenuh. Jenuh. Jadi yang ni ikut mazhab Syafi'i dia boleh pilih. Dia boleh pilih, maksud dia ada satu, dia boleh pilih untuk ambil maksimum. Contoh dia memang nak max out. Saya nak cuti 15 hari. Boleh? Tak ada masalah. Tapi dia kena decide. Dia nak cuti 15 hari tu awal bulan atau akhir bulan. Tak boleh tukar-tukar. 30 hari straight tak semayang. Tak boleh. Dia boleh pilih, okey saya nak cuti 15 hari awal bulan. So masuk je awal bulan Hijriah masuk je cuti 15 hari. Lepas tu solat, puasa, zakat pula dah. Solat, puasa macam biasalah. 15 hari lagi. Okey, lepas tu masuk bulan baru, awal bulan 15 hari cuti. Satu, dia boleh pilih untuk maksimum. Kedua, dia boleh pilih berapa hari berdasarkan kebiasaan wanita yang sama bangsa dengan dia. Maksudnya kita orang Melayu, okey, biasa orang Melayu ni, okey, orang Melayu pula orang Melayu Malaysia. Okey, tengok orang Melayu Malaysia pula orang Melayu Malaysia kat Pulau Pinang. Okey. Orang Pulau Pinang ni average berapa hari? Katalah 10 hari. Okey, dia boleh ambil 10 hari. So dia pilihlah 10 hari nak cuti. Tapi dia kena fix lah sebab dia kan half and half. Hari ni ada, esok tak ada, hari ni ada, esok tak ada. Jadi dia pilih sendiri. Dia boleh decide. 10 hari ikut wanita yang sepertinya. Sepertinya tu maksudnya bangsa, tempat, umur, macam tu lah. Ikut yang sepertinya. Okey, itu yang kedua dia boleh pilih. Katalah orang Penang ni, katalah 10 hari kan. Okey, dia pun cuti 10 hari.
So tiap-tiap bulan cutilah 10 hari. 10 hari boleh pilih lah nak apa, awal ke, tengah ke, hujung. Tapi kena fix, tak boleh macam dia plan supaya tak boleh sampai 30 hari tak solat. Itu point dia. Okay, so cuti 10 hari. Okay. Ataupun yang ketiga, dia boleh tengok wanita dalam keluarga dia. Contoh walaupun orang Penang, saya bagi contoh orang Penang lah sebab saya duduk kat Penang. Orang Johor saya tak tahu. Mungkin orang Johor makanan dia lain ke, makanan mahal sikit ke, jadi lebih sihat ke, macam mana ke, kita tak tahu. Dia sebab dia mempengaruhi kan makanan kita, cuaca kita, itu mempengaruhi haid kita kan. Okay. Ikut ahli keluarga. Contoh, walaupun orang Penang ni banyak datang 10 hari apa semua, tapi kau tengok mak dia, kakak dia, makcik dia, adik-beradik dia semua dalam 5 hari ke 7 hari. So dia boleh pilih 5 hari cukup lah. 5 hari. Okay. Dia boleh pilih. Okay. Jelasnya setakat tu. Okay. Kemudian, ada pecahannya. Okay. Ni dah cerita lah semua. Okay. Habis dah. Dah cerita semua dah. Jadi, macam tu lah. Boleh faham tak? Jadi tahu kan maksud dia perkara-perkara yang dia boleh jadi sebab saya tak sentuh pasal nifas, tapi nifas boleh bertindih dengan haid. Ada orang dia macam habis nifas sambung dengan haid. Boleh jadi macam tu, tak ada masalah. Dia tak ada kata macam lepas nifas tak boleh ada haid, tak. Dia boleh sambung terus. Jadi kalau dia dah nifas 60 hari, maksimum nifas untuk mazhab Syafi'i 60 hari kan. Lepas nifas tu dia tengok darah tu darah haid. So sambunglah haid lagi. Daripada 60 hari tu sambung lagi berapa hari. Rehat panjang. Jadi kemudian menopause. Kenapa menopause ni penting? Sampai berumur berapa kita ni nak haid kan? Tak habis-habis kita haid kan? Jadi untuk mazhab Syafi'i, dia tak ada had umur. Makna kata kalau kata dah berhenti lama, tiba-tiba datang balik, ni selalu jadi bila pergi Mekah kan. Mekah kan macam misteri kan. Dah berapa lama dah tak datang haid, tiba-tiba pergi Mekah. Alamak, apa yang berlaku ni? Jadi untuk mazhab Syafi'i, dia tak ada had umur. Malah macam apa, untuk mazhab lain dia ada sebut. Macam contoh Hanafi, dia kata takat umur 50-55 je. Kalau lepas 55 tu dia dah rasa macam itu dah bukan haid lagi lah. Maliki 50 ke 70. Maksudnya kalau katalah dah stop tapi tiba-tiba datang balik tapi belum sampai umur 70, dia kira haid. Kalau Hambali 50 ke 60. Maknanya paling muda berhenti Hanafi lah kan. Takat 55 je. Lepas 55 tu dia dah tak kira haid dah. Tapi Syafi'i dia tak ada had umur. Walaupun ada yang sebut umur 62 tahun dalam kitab dia orang lah, kitab apa ulama Syafi'i. Tapi dia sebut ni, dia kata tiada had umur tapi dia kira haid bergantung kepada warna darah. Bergantung kepada warna darah. Ingat balik sekuen tu kan? Maknanya merah hitam, merah, coklat, kuning dan keruh. Sekuen dia tu. Jadi macam itulah. Jadi kalau kata kita ni kalau kata kita ni tiba-tiba datang haid, katalah dekat Mekah kan, mana tahu ada rezeki, insya-Allah kita doa kita semua dapat pergi lagi. Kita dah berumur, harap-harap kita dapat pergi masa kita sihat dan kuat lah, insya-Allah kan. Katakanlah kita pergi, kita bawa orang tua lah kata kan. Makcik tu dah umur kat 80 dah. Tiba-tiba datang turun darah. Lepas tu kita ni pula dah berebut nak balik. Kapal terbang lah, apa benda semua kan. Macam mana ni? Jadi bila keadaan sempit begitu, kita boleh ambil pendapat ulama mazhab yang lain. Maksudnya kita anggaplah darah tu hanya darah istihadah. Tak apalah makcik, ambil wuduk, pergilah tawaf, selesaikan kerja haji makcik. Macam tu, dalam keadaan yang sempit. Tapi kalau kita duduk kat Malaysia ni, elok je, duduk goyang-goyang kaki je kan. Tak ada buat apa-apa pun, tiba-tiba turun darah, makcik datang haid lagi. Okey, tak apa. Macam mana kan? Syukur pada Allah. Jadi itu saja yang saya nak kongsi khusus kilat darah wanita. Kalau ada soalan boleh diajukan. Kalau nak berkongsi tambahan pun dipersilakan. Jazakumullahu khair. Malaikat lalu, senyap semua. Okey, saya nak berkongsi sikit kisah saya. Kisah saya berkenaan darah wanita ni.
ketika menunaikan umrah pada tahun 1998, saya mengambil pil tahan haid sebab fikir itu umrah kita yang first dan kita nak kita punya ibadah tu sempurna lah tanpa ada gangguan tu. Okey. Tapi kesan pil ni sebenarnya lepas habis balik daripada umrah tu, dia buatkan kita, saya tak pernah rasa senggugut sebelum saya ambil pil tu. Jadi bila balik tu, dia memang senggugut lah sampailah sekarang ni senggugut. Okey, jadi tahun berikutnya, tahun 1999 saya menunaikan haji. Jadi haji kami, dia punya visa 14 hari. 14 hari untuk 2 kali Jumaat. 2 kali Jumaat, satu di Mekah, satu di Madinah. Perjalanan menaiki bas. Jadi saya pergi ke Mekah ketika itu hari terakhir saya haid. Maksudnya saya suci lah. Jadi dia tak lama, 14 hari kalau saya tak silap. Saya terlupa nak catat berapa perjalanan. Tetapi mungkin sebab bila pergi ke Mekah tu, badan tak sihat, saya menelan 8 biji Panadol sehari untuk setiap kali saya nak pergi ke melontar. Saya terpaksa makan Panadol untuk saya kuat untuk pergi melontar. Jadi 8 biji, saya pernah kira 8 biji sehari Panadol saya makan. Jadi tiba-tiba pada hari terakhir yang sepatutnya saya buat tawaf ifadah lah, nak sempurnakan haji saya, saya ditandatangi haid kali kedua. Jadi macam yang Puan cakap tadi tu, yang keharusan sebab kita dalam keadaan sempit, kita tak boleh, ahli rombongan tak boleh tunggu kita lagi, tak boleh tunggu kita. Jadi mandi wajib, ambil wuduk untuk tawaf, kemudian keluar. Maksudnya orang solat ke apa kat Masjidil Haram tu, masa tu isyak, nak balik waktu isyak, kita tunggu aja orang tu habis solat dan kita terus masuk ke bahagian tempat tawaf dan terus keluar. Itu saja. Jadi benda tu ada kemungkinan, maksudnya cakap macam tu, dia ada kemungkinan tu lah, kemungkinan yang memang selepas tempoh bersih 15 hari tu akan ada haid. Begitulah. Yang benda ni tak jadi pun kalau kita berada dalam keadaan kita normal, tapi masa tu memang yelah sebab kita sakit dan kita makan ubat. Ubat tu juga mempengaruhi sebenarnya. Okey, wallahualam. Terima kasih Puan Haryani. Panggil Niza je pun tak apa, tak payah perempuan. Okey, Suriana tanya, jika keluar darah coklat tu kita boleh solat, perlu tak kita mandi wajib dulu sebelum solat? Ini darah coklat ni yang sebelum mengalir tu ke Puan Suriana? Type pun tak apa kalau malu nak cakap dengan saya. Kalau dia yang sebelum mengalir tu tak payah mandi wajib sebab kita tak dikira sebagai darah haid. Contoh macam saya hari tu, hari ni berapa bulan? Hari ni 3 hari bulan. Okey. 31 kot hari tu. Okey, 31 hari bulan hari tu dia turun, macam orang kata turun tanda kat underwear, kat panties kita kan. Ada dot kat situ. Lepas tu dia senyap. Jadi kita solat saja. Kita solat seperti biasa. Lepas tu tengok waktu Zuhur tak ada apa, waktu Asar tak ada apa, Maghrib tak ada, Isyak tak ada, esok subuh pun tak ada. Zuhur esok dot pula sikit lagi kat seluar. Tak apa, ambil wuduk semayang. Maksudnya kita salinlah seluar tu kan sebab dia kotor, sebab ada najis. Tapi dia bukan haid. So kita semayang macam biasa. Okey, tak apa. Sampailah hari saya rasa 1 hari bulan kot hari tu. 1 hari bulan tu, 30 dia start macam tu, duk spotting tu. 1 hari bulan tu, subuh tu baru nampak mengalir. Maksudnya kita boleh tahu mengalir. Maksudnya kalau kita pakai kain ke apa kan, bila dia mengalir tu dia kan macam, kita nampak kan dia mengalir. Jadi kalau sebelum darah yang mengalir, dia hanya dikira sebagai darah, najis lah. Jadi kita cuma salin seluar ataupun kalau jenis pakai panty liner, gantikan panty liner dan ambil wuduk. Cuma masa kita niat ambil wuduk tu, kita niat untuk selamat, kita niat mengambil wuduk. Kita tak niat mengangkat hadas kecil sebab takut darah tu ada lagi kan. Kok dia macam dia tengah semangat, kita tak kira turun balik ke apa kan. So kita niat ambil wuduk je. Okay, ambil wuduk dan solat seperti biasa. Tak perlu mandi wajib. Mandi wajib ni lepas haid tu baru mandi wajib. Sama juga macam darah istihadah. Kan kita dah lebih over limit 15 hari tu kan. Okay, bila hari yang ke-15 tu, kita mandi wajib. Lepas tu darah tu kan dia duduk turun lagi. Dia turun ikut perasaan dia. Lepas tu dia berhenti. Bila dia berhenti tu dia berhentilah. Kita tak payah dah. Oh dia dah berhenti, kita mandi wajib lagi. Tak payah.
Tak payah. Maksudnya kita teruskan saja solat macam biasa apa semua. Sebab dia bukanlah darah, dia bukan darah haid, dia darah istihadah. Cuma masa tempoh kita dalam darah istihadah, kita niat ambil wudu, bukan niat angkat hadas kecil. Sebab kita tak boleh nak angkat hadas sebab kita jatuh dalam kategori orang yang berhadas. Sebab berhadas tu sebab ada najis kat kita kan. Yes, betul Puan Faizah. Betul. Maksudnya kadang-kadang dia macam tu kan, dia macam acilut kan. Duk cicok tak betul-betul kan. Kita pun tension kan. Ni dah berapa hari dah ni tak main betul lagi. Standard lah orang perempuan punya rungutan kan. Lepas tu bila datang, ni bila nak habis ni dah banyak hari. Semua tak kena. Datang pun salah, tak datang pun salah. Kalau haid tu boleh bercakap dengan kita, tak tahulah berapa banyak komplain dia nak buat kan. Kau ni tak pernah menghargai aku. Macam tu lah. Jadi yes, maksudnya kita kira, ini yang penting tu. Sebab kita kira hari pertama daripada hari yang mengalir. Maksudnya macam kes saya tadi tu. Okay, 30 start yang spotting kan. 30 start spotting. 31 duk spotting lagi. Spotting, S-P-O-T-T, bukan spotting. Spotting lah kau macam tu kan. So 1 hari bulan tu dia mengalir. Okay, saya kira haid saya tu ber 1 hari bulan. So 1, 2, 3. Okay, hari ni baru dikira hari ketiga saya haid. Baru hari ketiga. So saya ada room untuk haid kalau kata maksimum 15. Tak adalah sampai 15 kan. Tapi maksudnya kalau kata 15 maknanya saya boleh sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So saya boleh haid sampai 16 hari bulan. Baru dikira habis tempoh maksimum. Siti Aisyah Zali, apa soalan anda? Kak, Ya. saya dah faham dah kiranya kita nak kira permulaan haid itu macam mana. Lepas tu bila nak tengok, nak check stop haid kita tu. Kan ada orang macam check juluk sikit ke apa ke, tak akan terangkan semula. Kena masukkan ruang kan. Dia istilahnya dia panggil ruang. Ruang ni maksudnya kita cuma masukkan sedikit ke dalam pangkal rahim lah istilah dia, pangkal rahim. Macam adik-adik yang belum berkahwin ni, macam setakat satu ruas jari ni saja. Bukan pergi masuk banyak-banyak tu tak payah. Setakat satu ruas jari sahaja. Maksudnya awak letaklah tisu. Tisu janganlah lembut sangat. Tisu lembut sangat saya takut tisu tu koyak ke apa, bila tisu duduk dalam tu dia akan bau busuk tau, dia rosak kan. So untuk keselamatan saya cadangkan gunalah macam wet wipes ke. Wet wipes tu kan dia macam kain sikit kan. Jadi kita macam nak cerita. Okey, kalau macam ni, kalau kita buat tangan kita macam ni, kan kita nampak macam bentuk rahim, ya tak? Cuba tengok tangan awak. Okey, nampak macam bentuk rahim. Kan bentuk rahim tu macam itu. Macam itulah macam kita bayar bayu tu kan. Bentuk rahim tu macam tu. Okey. Jadi dia turun ke bawah sampailah kat tempat kita buang air kecil tu kan. Jadi kita masukkan yang tangan kita ni, jari-jari bukan tangan besar sangat. Jari kita tu kita dah ni dengan wet wipes tu, kita masukkan sikit saja, kemudian kita macam ni. Macam kita korek telinga, tapi kat situlah. Jangan korek dalam. Lepas tu tengok kalau kata dia keluar tu bersih, okey, maksudnya haid dah habis. Dah kering. Boleh mandi wajib dan solat. Kalau kata bila kita tengok kat underwear tak ada, kat panty liner tak ada, tapi bila kita ruangkan, ada je macam bertali coklat ataupun bertali, dia macam bertali tau, dia bukan macam banyak pun, dia macam bertali je. Bertali warna macam keruh-keruh, maksudnya tak ready lagi. Jadi sebab ada orang, subhanallah, zaman Nabi dulu, wanita-wanita ni macam confused. Ni boleh semayang ke tak boleh, boleh semayang ke tak boleh, sampai kan dia orang ruangkan diri dia orang, bawa kain tu pergi jumpa Aisyah radhiyallahu anha sampai tara tu. Jadi tak payah malu. Jadi dia bawa tunjuk. Ni macam ni boleh semayang ke tak? Aisyah kata jangan berebut, biar sampai dia bersih. Sebab kadang kita eager kan. Tambah bila duk kira, alamak 2 hari lagi nak puasa. Kalau boleh nak paksa bagi habis lah ni juga. Nak puasa, nak sambut puasa. Alamak 2 hari lagi nak raya. Alamak 2 hari lagi raya haji. Macam-macam lah kan. Tak payah berebut. Tambah kalau kita buat haji, memang sangat orang kata mendebarkan lah kan. Jadi tak apa. Allah bagi, Allah tahu macam ni. Okay, ada soalan lagi tak? Jika darah yang mengalir, adakah hari tersebut? Ya, hari pertama betul. Kita kira hari macam ni ya. Macam apa? Contoh, 1 hari bulan tu dia mengalir. So 1 hari bulan sampai 2 hari bulan 1 hari.
2 hari bulan ke 3 hari bulan 1 hari. 3 hari bulan ke 14 hari. Okey, macam tu kan. Okey. Lagi ada soalan? Kita ada lagi beberapa minit. Rozana. Ya, saya. Ya, Puan Rozana. Ya, Puan Rozana, nak tanya soalan ke? Nak bagi pendapat pun boleh. Mic problem. Oh, okey, boleh tulis, silakan. Boleh type soalan. InsyaAllah saya cuba jawab. Kalau tak ada ni ramai yang boleh bantu. Saya tak risau. Sementara Puan Rozana menaik, kalau ada soalan lain atau nak bagi pendapat atau nak tambah boleh ya. Assalamualaikum. Nak tanya soalan bagi pihak bukan bagi pihak lah, untuk pencerahan untuk situasi anak saya. Anak saya berumur 12 tahun. 12 tahun. Ya. Haid. Tapi dia macam itulah, macam yang tadi jadual Puan tunjukkan tu kan. Dia yang jenis dia lebih daripada 15 hari. Jadi saya memang sediakan satu kalender untuk tanda dia. Jadi itulah maksudnya, adakah ini normal bagi budak-budak yang baru haid? Baru haid. Yang adakah ni normal? Ke saya kena rujuk pakar ke rujuk doktor lebih ke? baik rujuk lebih baik rujuk. Sebab dia macam itulah, saya terpaksa standard 15 hari. Setiap kali 15 hari. Dia lebih 15 hari. Stop. Oh, 15 extend more than 15 hari. Lebih daripada 15 hari. Lepas tu dia datang yang kedua tu sebelum 15 hari. Jadi saya kena kira. Okey, faham? Saya jadi macam tu lepas saya tapi saya jadi macam tu lepas bila saya start menyusu. Saya jadi macam memang saya punya period tu jadi gelong haywire kan. Tak pergi datang, tak pergi berhenti, ikut suka perasaan dia. Tapi saya sarankan, maksud dia rujuk pakar, cuma untuk dari segi aspek ibadah dia, kita kira yang 15 hari tu maksimum. Lepas tu 15 hari tu patutnya tempoh dia suci, dikira darah istihadah. Lepas tu sambung balik dengan haid yang kedua. Tapi jumpalah pakar sebab kenapa darah banyak sangat turun, mungkin ada hormon tak seimbang ke apa benda kan. Jadi saya sarankan jumpa pakar, cuma dari segi perspektif ibadah tu kita boleh guna yang tu lah 15 tu. Selepas meruang tak ada warna coklat. Tak ada warna coklat, okey, tapi still ada bau hanyir. Boleh mandi tak? Dia warna keruh ke ataupun dia memang keluar tu putih, maknanya bersih. Kalau dia keluar bersih, boleh mandi. Kalau dia keluar bersih, boleh mandi. Kalau kata dia keluar tu dia bukan putih-putih, faham tak? Maksud dia, kalau kata even the slightest, kalau clear boleh mandi. Kalau clear boleh mandi, insyaAllah. Boleh mandi dan solat seperti biasa. Puasa seperti biasa. Ada soalan lagi? Alhamdulillah. Ada yang pasal contoh, sekarang ni musim PKP kan, banyak orang yang mengandung, banyak orang yang nak bersalin, insyaAllah, masyaAllah rezeki semua tu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, wanita yang hamil tak dikira haid. Maksudnya kan kadang-kadang orang turun darah kan, walaupun dia hamil, dia berdarah kan. Dalam mazhab Syafi'i itu dikira istihadah semuanya. Dikira istihadah semuanya. Sebab dia faham bahawa darah kita tu lah yang membentuk bayi. Jadi kalau orang yang hamil dia tak datang haid. Jadi kalau turun darah tu dikira istihadah. Jadi kalau katalah kawan-kawan kita ke, mungkin bukan kita tapi kawan-kawan kita, orang yang kita kenal, dia turun tanda je dia pun terus berhenti semayang. Maksud dia, oh darah dah turun. Tak, dia masih lagi boleh solat. Kalau kata air ketuban dah pecah. Ada orang kan macam air ketuban dah pecah tapi belum nak melahirkan lagi kan. Jadi tak ada masalah. Bila nak solat tu salin saja pakai pad yang baru. Kalau kata air ketuban tu banyak yang keluar, kalau perlu pakai pampers asalkan tak mengalir. Lepas tu niat ambil wuduk, bukan angkat hadas. Niat ambil wuduk dan solat seperti biasa. Sampailah bila kita melahirkan anak. Melahirkan anak ni sama ada melahirkan anak kod pintu ataupun kod tingkap. Maknanya kalau kata cesarean pun dia kira melahirkan anak kan. Jadi darah nifas akan turun juga kan. Itu dikira darah nifas.
ataupun yang keguguran. Yazubillah min zalik. Kalau yang keguguran pun itu pun dikira darah nifas juga. Jadi tak apalah, maksudnya bila dah turun darah tu lepas melahirkan anak tu baru dikira nifas untuk mazhab Syafi'i. Kalau selagi baby tu duduk ada dalam kita, dia kira darah yang turun tu istihadah, jadi kita masih lagi boleh solat dan berpuasa. Kalau larat puasa lah. Kalau tak larat puasa tu ada kelonggaran, ada ruksah dia. Boleh boleh tinggal puasa dan nanti bayar dengan fidyah dan qada kalau perlu. Ada soalan lagi tak? Lagi topik apa yang kita nak bincang? Saya suka nak panggil cadangan lah. Saya suka nak panggil kumpulan ni kuliah pewaris sutera dan emas tu. Tapi bolehlah puan-puan suka nama yang lain, boleh juga, tak ada masalah. Bagilah nama kan. Seronok sikit ada nama. Lepas tu apa lagi benda yang rasanya bagus untuk kita bincang-bincang, yang seronok nak bincang? Kita nak bagi perkongsian sikit berkenaan kiraan untuk haid ni. Kalau dalam Islam kalau kita belajar menyakahat, tempoh iddah bagi seorang perempuan apabila dia bercerai dan kematian suami. Kajian daripada barat mendapati tempoh iddah yang dikenakan kepada perempuan Islam itu membersihkan rahim perempuan itu daripada benih bekas suaminya atau mana-mana lelaki sebelum dia berkahwin yang baharu. Sebenarnya perkiraan haid itu penting dalam menentukan tiga qur'at untuk 3 kali suci. Walaupun sucinya itu sama ada mengikut bulan ke bulan. Maksudnya 3 bulan suci itu maksudnya setiap bulan dia akan haid, ataupun haid dia berselang bulan tapi mesti 3 kali. Maksudnya dia bersihkan rahim. Maksudnya bagaimana kita belajar tentang haid ni, kita juga belajar bagaimana Islam menjaga rahim wanita itu sesuci-sucinya sebelum dia bercampur dengan suami yang baru ataupun dia berkahwin baru selepas kematian suaminya. Betul, Allah dan semua. Masya Allah, betul. Ada yang cadangkan kaedah pembentukan anak. Oh, ini kena serah ke orang. Boleh kalau nak bincang boleh. Tapi bukan saya lah. Saya tak banyak maklumat tentang bidang ni. Ada pun serba sedikit sahaja, dan biasanya buku yang orang guna untuk pendidikan anak-anak ni ialah buku Abdullah Nasir Ulwan. Buku tu sangat tebal. Abdullah Nasir Ulwan ni macam pembentukan kanak-kanak, buku yang baik lah kalau nak guna. Tapi kalau nak buat jenis kilat-kilat tu boleh juga. Kalau siapa yang rajin boleh buat satu. Macam kita buat macam ni lah, khusus kilat pembentukan anak, macam nak mendidik anak kan. Amalan-amalan yang boleh ibu amalkan, contoh doa semasa masak dan sebagainya. Betul? Yang ni dulu arwah almarhumah Ustazah Siti Hajar, dia selalu cakap bila masak tu bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Dan arwah mama ni mak angkat suami saya, arwah mama ni dia selalu cakap bila masak ke apa ke bacalah suratul Fatihah. Lepas tu arwah mak mentua saya, Mak Mariam, dia pula apa pun selawat. Jadi kadang-kadang benda-benda tu nampak sangat remeh kan, macam alah yang tu je. Macam kita rasa macam tu je. Ya betul. Macam tu. Tapi kadang-kadang sebenarnya yang simple tu lah, yang elegant, maknanya elegant solution. Maksud dia solution yang tak rumit. Macam lah yang tu je baca. Yang tu je. Tapi boleh lah. Bukan. Bukan. Yang tu Kak Ajar, Siti Ajar. Ini Ustazah Siti Hajar. Dia mami-mami. Apa nama ayah dia tak ingat. Tapi dia antara orang yang kuat lah dalam sekolah Al-Masyur Perempuan. Antara orang yang awal lah. Penghijrahan manusia bermula dari alam roh, amalan ibu-ibu. Boleh. So maksud dia fokus kepada wanita lah, hal-hal wanita kan. Daripada kita ni gadis, jadi isteri, daripada jadi isteri, jadi menantu, jadi kakak ipar, adik ipar, jadi ibu,
kemudian jadi mak mentua. Jadi buku, antara buku yang baik untuk dibaca, saya tak tahu ada Peri Negeri ke tak, ialah Wahai Puteriku oleh Zainab Al-Ghazali, jilid 1. Jilid 1. Jilid 2 tu dia punya jawapan untuk soalan-soalan yang orang tanya dekat majalah dia. Tapi jilid 1, Wahai Puteriku tu sangat baik. Buku tu sangat membantu. Jadi boleh diatur. Nanti mungkin Aisyah boleh buat jadual, maknanya topik-topik yang ada. Dan boleh decide lah sama ada kita nak beza-beza pembentang atau saya yang bentangkan, yang tu pun boleh decide sesama perempuan lah. Okay, dah 9.31 ni. Saya serah balik kepada kemudi kita, Aisyah Azali. Jazakumullahu khair, semoga bermanfaat untuk saya dan tuan-puan juga dunia dan akhirat. Allah a'lam bisawab. Terima kasih banyak Kak Niza. Last tak ada soalan. Kalau ada boleh angkat tangan. Okey, saya kira tak adalah. Sebelum saya tutup majlis kita, saya nak terangkan sikit macam mana kita punya bentuk usrah mingguan kita ni. Asalnya bila Kak Niza kata pewaris sutera dan emas tu, sebenarnya saya tak faham Kak. Saya tak faham sebab puitis sangat kan, saya tak faham kenapa pewaris sutera dan emas. Jadi bila saya tak faham, saya tak boleh nak masukkan dekat dalam tu. Oh, rupa-rupanya merujuk kepada bila sutera dan emas tu hanya boleh dipakai oleh wanita kan. Okey, baru saya tahu. Okey. Saya dah bincang bersama rakan-rakan. Saya dah bincang dengan Kak Niza, saya dah bincang bersama dengan rakan-rakan dan insya-Allah kita punya majlis halaqah kita ni kita akan buat secara mingguan. 10 minit pertama adalah kita akan go through satu ayat, satu terjemahan 10 minit pertama. 10 minit kedua adalah untuk kita go through hadis 40. Hadis 40 Imam An-Nawawi. Dan untuk hadis 40 Imam An-Nawawi tu kita akan tengok hadis yang sama untuk pada bulan yang sama. Maksudnya kalau satu bulan tu ada 4 minggu kan. 4 minggu tu kita bincang hadis yang sama. Itu bertujuan untuk supaya hadis tu memang betul-betul masuk kat dalam jiwa kita lah. Seterusnya 20 minit adalah untuk pembentangan pelbagai topik dan 20 minit untuk Q&A, untuk sesi soal jawab. Dan saya akan buatkan jadual dan saya mengalu-alukan cadangan daripada pihak puan-puan untuk bincang tajuk yang macam mana, dan saya akan bincangkanlah untuk pembentangan, siapa yang membentang. Tak semestinya Kak Niza je semua, mungkin kita akan rotatekan ikut siapa-siapa lah macam gitu. Saya mengalu-alukan sebarang cadangan untuk ditambah baik program kita. Jika tiada soalan lagi, Kak Niza pun dah sharekan Kak Niza punya nombor, mungkin sebarang pertanyaan ataupun nak join bengkel aplikasi bahasa Inggeris Kak Niza. Kak Niza, saya boleh join ke? Kalau Boleh, macam orang macam saya, boleh kan? Boleh. Cuma Kak Niza nak cakap, maksud dia nanti kalau Aisyah bagi tajuk ke apa ke, kawan-kawan janganlah takut. Maksud dia kita boleh bagi support. Maksud dia mungkin boleh bagi buku ke, bagi video ke. Cumanya orang yang bertanggungjawab tu dia pergilah tengok buku tu, tengok video tu supaya dia lebih, orang kata lebih lah daripada orang lain kan. Jadi bila dia present dia tahu lah daripada orang lain. Macam tu lah. Sebab kalau nak harap, kalau macam semua orang nak baca, semua orang nak tengok video, mungkin tak nak tengok semua video dan semua buku, mungkin tak sempat. Jadi kita macam orang kata kongsi-kongsi. Macam okey, minggu ni katalah nak kata amalan untuk ibu-ibu kan yang masa hamil. Contoh. Okey. Katakan kita bagi Puan Rohaidah Zakaria buat untuk minggu depan. Okey. So katakanlah kawan antara kita ni ada yang pernah tengok contohlah video Ustazah Asma Harun ke siapa-siapalah yang kalian gemari. Video ni baguslah pasal amalan ibu masa hamil. Pas lah dekat Puan Rohaidah ni. Puan Rohaidah tengok, ambil lah apa yang penting. Atau kalau Puan Rohaidah sendiri memang dah ada buku yang dia rujuk ke apa, okey, tak ada masalah. Jadi macam itulah cara dia supaya kita tak membebankan. Sebab kita tak nak, macam contoh bagi tajuk ke orang tu, pandai-pandai lah. Kalau kau you either, if you float, if you drown, you drown. Lantak hang lah maksud dia.
Oh tak adalah macam tu. Kesian kan. Dan kita semua pun sibuk kan. Tak cukup tanah punya sibuk. Jadi kita bantu-bantu. Macam itulah. Jadi nombor phone tu Kak Niza bagi kalau nak tanya soalan ke, kalau nak tanya bahan, kalau Kak Niza ada bahan Kak Niza boleh bagi. Kalau tak ada bahan, Kak Niza cakap tak ada lah. Allahuakbar. Baiklah, saya rasa sekian saja kita punya majlis pada hari ini. Kita tutup. Terima kasih banyak-banyak pada Kak Niza dan juga Kak Yani dan juga pada rakan-rakan semua. Kita tutup dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Terima kasih Aisyah. Terima kasih Haryani. Kak Yani. Banyak perkongsian yang menarik insyaAllah. Terima kasih. Banyak juga ilmu yang saya belajar. Kak Ika duduk atas sekali kat dalam skrin saya. Kak Ika ni guru saya. Saya je buat jelekkan dia, nakalkan dia. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Baik semua kawan-kawan. Assalamualaikum. Assalam, terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.